Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, pakaian putih lebih afdal. Situ perkara yang sama juga diriwayatkan daripada Samurah Ibn Jundub Al-Junadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ilbasu al-bayat, ilbasul bayat fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Jadi kita kapan mayat warna putih, semua ada hadis ini, ya. Mana pakailah pakaian putih dan kapankanlah si mayat dengan kain putih, ya, kerana kain putih sentiasa nampak kemas dan bersih. Tak ada pernah pakai warna lain kan, yang dia pakai kapal warna oren pula kan. Itu tak asuk kan. Ada orang pakai putih kan. Jadi catatan dia apa? Maksud ungkapan sentiasa nampak kemas dan bersih. Bila benda putih ni kalau kena sikit dia nampak kan. Kalau benda warna lain kadang-kadang dia tak apa nampak. Bila putih dia jelas. Tersebut kerana perkotoran maka mudahlah diketahui dengan segera. Itu dia. Penjelasan yang seperlunya. Pertama, apabila kekotoran melekat pada kain putih, maka seorang itu kenalah berusaha keras untuk menghilangkan kekotoran tersebut. Dengan itu lenyaplah apa-apa kesan yang wujud akibat kekotoran tadi. Maknanya warna putih warna yang kemas dan warna yang mudah mengesan kotoran. Ya, itulah hati. Kalau hati itu bersih, ya, dia jernih, dia terkena sikit dia maksiat dia terasa. Tapi kalau hati sudah kotor, tak ada rasa apa kan. Yang kedua daripada hadis di atas, memakai pakaian putih adalah daripada amalan sunnah. Jadi kita memahami bahawanya warna yang kita pakai itu setengah daripada kita mengikut warna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Lepas tu jangan tanya almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz capal. Orang dia buat capal-capal kan. Ada setengah wahabi marah pula capal. Dia capal dua atas kepala. Dia susah orang pakai atas kepala. So, ada isyarat dan ni. Dia letakkan capal kepala ni maksud apa? Kita menjunjung. Itu isyarat. Menjunjung akan perintah Rasulullah SAW. Ya. Pakai. Itu guru kata apa benda yang ada kaitan dengan baginda SAW, pakai. Supaya hasil kita mahabbah, kasih kepada baginda itu besar. Dia akan membawa kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab dia adalah kekasih Tuhan. Yang ketiga, hendaklah memakai pakaian putih ketika menghadiri majlis keramaian, perjumpaan, salat Jumaat, dan ketika pergi ke masjid dan majlis agama. Elok itulah. Yang keempat, hendaklah berpakaian putih ketika menghadiri majlis-majlis yang dihadiri oleh malaikat. Misalnya majlis pembacaan Al-Quran, qiraat, majlis peringatan, majlis ilmu, majlis zikir. Elok pakai putih, itu yang terbaik lah. Yang kelima, setiap orang akan bertemu malaikat di dalam kubur, maka pakaian kafan hendaklah berwarna putih. Yang keenam, warna yang terbaik untuk pakaian ialah warna putih, kemudian merah, kemudian kuning, ya. Itu dalam kitab Mawahib. Hijau ada lagi dalam hadis lain, dia banyak ada. Warna yang Nabi gemar di antaranya warna hijau, ya. Dan kebiasaan Rasulullah SAW baginda selalu memakai pakaian yang biasa. Kemudian yang ke-8, pada zaman tersebut pakaian bulu adalah kasar, ya, dan menyakitkan. Pakaiannya sering dipakai oleh baginda SAW sebagai tawaduk. Ya, kita pula sekarang kalau bulu dah ni dari mahal kan, jadi pakai yang mahal dah terbalik. Yang ke-9, baginda tidak menegaskan jenis-jenis pakaian yang tertentu untuk dipakai. Walau bagaimana pun Nabi tak tetapkan kena pakai putih semua, jangan pakai lain, tak ada lah begitu. Tapi baginda akan memakai apa saja pakaian yang ada. Itu seadanya Rasulullah pakai. Yang ke-10, baginda juga tidak menegaskan pemakaian apa-apa warna pun. Tapi kita ambil segi sudut kebiasaan dia pakai, macam tu je lah. Kemudian yang ke-11, baginda juga tidak menunjukkan minat tertentu terhadap mana-mana gaya pun, ya. Yang ke-12, satu ketika di dalam perjalanan baginda memakai pakaian labuh yang ketat lengannya, ya, ketat lengannya ada juga Rasulullah pakai.
Kemudian daripada hadis yang sahih, baginda ada membeli pakaian yang mahal dengan tukaran 27 ekor unta. Oh, mahal kan? Pakaian tu tukaran 27 ekor unta. Oh, Masya Allah. Macam mana jenis pakaian tak tahu ya. Dengan ini dibenarkan membeli pakaian yang mahal. Jadi Rasulullah buat sebenarnya litashri'. Litashri' pun mengajar hukum syarak. Jadi kalau tak tahu kau buat, wah ni Rasulullah tak pernah beli baju mahal ni, kau beli macam bid'ah, haram, neraka tempat. Wah, jadi macam Wahabi pula. Ya, Wahabi kaedah dia apa? At-tarku ya, yaqtadil tahrim. Dah habis kita pegang kita samad. Wahabi kaedah yang tak dipakai oleh ulama lain. Wahabi pakai apa? At-tarku yaqtadi tahrim. Bila Nabi tinggal tu benda jangan buat haram. Wah, kacau. Nabi tak buat haram, Nabi tak buat haram. Wah, banyak benda haram kan. Naik motor tak boleh, naik kereta. Dia Nabi buat tu ada sekali. Satu pakaian sampai 27 unta. Oh, mahal. Dan yang ke-14, dibenarkan jika memakai pakaian yang ditenun dan dijahit oleh orang-orang kafir. Yang ini tidak ada najis lah. Yang ke-15, maksud daripada pakaian ya jubah Bizantin makna Romiah, ya Romawiah. Telah diterangkan sebagai apa-apa gaya pakaian yang tidak menjadi pakaian kebangsaan mana-mana masyarakat. Pakaian jenis ini boleh dipakai jikalau seorang itu tidak syak dan pasti bahawa kain-kain yang dikeluarkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi mengandungi bahan haram. Kalau ada bahan haram dia campur apa, bulu babi ke atau makanan lemak babi ke apa benda haram tu janganlah. Tapi selama tidak ada keyakinan atau tidak menjadi satu tegahan, maka tidaklah dibenarkan memakainya kalau jelas ada bahan-bahan yang sedemikian. Habis Syah. Kemudian bab yang ke-9, sumber kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini memaparkan hadis-hadis bagi membicarakan betapa sederhananya kehidupan baginda Rasulullah SAW dan kehidupan yang di dalam serba kekurangan. Dan hadis yang lain dibawa tajuk yang lain, akan memaparkan perkara-perkara yang digunakan tatkala di dalam keadaan kepicikan. Kemudian gambaran kelaparan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin rahimallahu taala meriwayatkan, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi sauban mumasyaqani min kattan patama khatta fi ahadihima faqal bakhin bakh yatamakhatu Abu Hurairah bil kittani laqad ra'aitani wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuki yara an-nabi junuban wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-jun yara annahu bi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-jun. Allah. Pada satu ketika kami sedang duduk dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an yang memakai sarung dan cadar berwarna kuning tu. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an menggilap hidungnya dengan kain mana sarung yang lain dan mula berkata dengan kehairanan ya terhadap dirinya. Dia kata, Allah kata, ya, wahai Abu Hurairah, kamu mengesat hidungmu dengan kain sutera yang baik. Ya, sutera itu makna kain katan. Ya, suatu ketika dahulu kamu pernah terbaring tidak sedarkan diri di atas mimbar Rasulullah SAW
dan bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang ramai menyangkamu terkena penyakit gila, yakni sawan, ya, akan memijak-mijak lehermu apabila melewatimu. Sebenarnya kamu tidak gila, tetapi ini adalah kerana kamu tersangat lapar. Masya Allah. Maknanya tambah peringkat tu terbaring kan, pernah berlaku. Ketika biasa kan kita, wah kau dah senang ya. Dulu kita makan apa? Anak bila kecil-kecil je. Sekarang makan ikan parang. Jadi maknanya apa? Diingat masa dulu. Jadi maksudnya apa? Sahabat-sahabat dah biasa sangat kehidupan bersama baginda SAW. Di catatan dia katan ni dianggap kain yang baik pada masa itu disebabkan kehalusan. Ya. Kalau kita kain cotton lah. Ya, kain mana benang halus. Jadi para sahabat yang keluar masjid akan memijak leher Sayyidina Abi Hurairah kerana pada masa itu cara beginilah satu-satunya rawatan yang dipercayai dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit gila sawan. Padahal bukan gila pun. Yang ini satu yang berat naklah diletakkan di leher dia. Maksud ia untuk meriwayatkan hadis ini berhubung dengan kehidupan Rasulullah SAW ialah kerana Sayyidina Abi Hurairah ada salah seorang sahabat daripada kalangan ahli suffah yang duduk di serambi masjid Nabi SAW. Apa-apa diterima oleh Rasulullah SAW, pertama-tamanya baginda akan memberikan kepada semua ahli suffah yang miskin. Mereka duduk menimba ilmu dan berperang bersama Nabi SAW tiba masa peperangan. Ini dia orang buat pondok-pondok ni lah, ya, di rumah, masjid, dekat rumah Tuan Guru, keliling mereka buat tempat penginapan sementara untuk menimba ilmu. Jadi sahabat menimba ilmu Rasulullah SAW duduk ahli suffah. Kemudian kebeluran ahli suffah, mana kadang-kadang mereka menghadapi suasana kelaparan dan keadaan mereka yang tidak sedarkan diri dan pitam adalah disebabkan terlampau lapar. Kita lapar-lapar pun tak apa pitam tu ni. Musim-musim keruk-keruk je perut bunyi kan. Ini sampai ada terbaring, Allah dahsyat tu ni. Seolah-olah seperti orang gila yang menunjukkan beberapa betapa seringnya Rasulullah SAW di dalam keadaan tidak mempunyai apa makanan untuk memberi mereka makan. Rasulullah kalau ada Rasulullah beri. Bila mereka dalam kelapa, makna faham tu. Kalau sahabat dekat dengan Nabi tak ada makanan, bermakna di rumah Nabi pun begitulah. Itu keadaan dia itu. Sebab Rasulullah SAW tidak ada sesuatu yang ada melainkan dia akan beri. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenai maksud ayat Al-Quran. Maka sambil berjalan Sayyidina Umar menerangkan, namun beliau, yakni Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tidak berdaya lagi berjalan. Sambil berjalan tu disyarahkan, tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah dah tak larat nak jalan. Bersama-sama beliau berjalan, jatuh pitam kerana terlampau lapar dan Allah. Ya. Bila baca sirah ini gaya kita tengok hebat-hebat kesederhanaan ni, terlampau sederhana kehidupan mereka. Guna orang-orang Islam sekarang sentiasa membicarakan masalah kesempitan wang, masalah makanan menjadi masalah utama sehingga mengandaikan agama untuk memperolehinya. Macam agama ni suruh cari makan ni je kan. Ya. Tetapi apabila kita menjengah sebentar, dijenguk sikit lah, nak suruh kita pandang betul, kadang-kadang kita malah nak mandang. Si pandang arah barat lagi je. Jengah sikit lagi jenguk kehidupan para sahabat. Ya. Iaitu 1/10 daripada kekurangan mereka pun tidak wujud, ya, di dalam diri kita. Dan kalau ambil 10% pun tak ada dan, kemudian kenditipun mereka dalam kesusahan. Mana meskipun mereka dalam kesusahan dan keperitan menahan lapar, namun mereka tidak lalai dan lengah untuk mengetahui perkara-perkara agama. Ya, sembahyang, salat berjemaah semua mereka jaga. Kan? Ada yang sampai peringkat tak ada penglihatan pun pasang tali. Semua kekuatan-kekuatan iman mereka dahsyat. Ya, hasil daripada didikan pancaran nur Rasulullah SAW. Dan pemikiran mereka kosong sama sekali daripada berfikir hal-hal makanan untuk kehidupan mereka.
Ya, mereka tidak mencemari agama mereka semata-mata untuk keuntungan duniawi, ya. Bukan untuk untung duniawi sanggup mereka nak gadaikan agama, tak. Itulah sifat-sifat sahabat yang hebat. Sebab Nabi bin sahabat bandingkan, kiaskan sahabat macam bintang, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ikut nasib kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang seperlunya, wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa ala alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.